semua gejala ini. Okay? So, kalau anda sudah bersedia, bagi saya banyak V boleh tak? Hari ini V tu chat dekat sana. Boleh saya lihat kan? Okay, tak apa. Okay? So, anda semua tulis chat pada saya. Saya nak feedback anda supaya saya boleh nampak anda aktif, stay aktif, bukan jalan sini ke sana. So, semua video sudah tutup, semua sudah mute, okay? Sebab topik ini Jenny akan hanya present satu kali saja, one time only, okay? So, siapa yang nak buat nokta, sebab hari ini adalah satu product training ataupun training kesihatan. Jadi ini sangat-sangat penting kalau anda boleh fahami tipe point di sini, anda boleh membantu lebih ramai orang lagi, klien wanita ataupun boleh membesarkan rangkaian anda yang menggunakan konsep kesihatan wanita ini. Okay? Kalau anda seorang leader lelaki pun, pasti kamu akan bertemu dengan tetamu ataupun klien, customer ataupun prospek perempuan kan. Perempuan ni dia ada masalah sedikit yang berbeza dengan lelaki. Okay? So, jadi hari ini akan membongkar rahsia semua penyakit wanita ini. Okay? So, cuba kita perhatikan ya, selalunya kita berinteraksi dengan gadis lah, wanita lah. Apa yang selalu mereka kaitkan dengan masalah kesihatan mereka. Yang pertama, selalu nak kurus, nak langsing, betul tak? Tak sihat pun nak langsing juga. Ada gastrik pun nak langsing juga. So ini first priority ya, selalunya perempuan mau. Okay, please. Okay. Jadi selalunya kalau anda nak mengambil perhatian wanita ni tentang topik dia, jangan cakap tentang wang. Ya, don't speak too much about money. Ada pengecualian tertentu lah, ada individu tertentu dia suka wang. Tapi kebanyakannya wanita dia suka topik apa? Kurus, berat badan. Okay. Ini tips dia. Yang kedua, masalah kulit. Contoh, kulit kedut-kedut lah, jadi tua lah. Ataupun ada sensitive skin lah. Itu big problem tau. Kalau perempuan ada jerawat satu, dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur. So, selain daripada itu, yang ketiga ni penting. Terlalu mengacau. Betul, Wani. Perempuan suka cantik. Ini semua topik pertama, kedua tu tentang cantik. Perempuan memang suka cantik. Ini satu hadiah lah yang dikurniakan oleh Tuhan. Perempuan suka cantik. Yang ketiga ni, perempuan suka sihat. Tapi masalah kesihatannya sangat spesifik. Selalunya dia sakit, dia tak bagi tahu doktor. Sebab masalah apa? Menstruasi. Setiap bulan pun ada problem ini. Ada yang start daripada umur awal lagi, remaja lagi. Jadi ini banyak berkaitan dengan cara hidup kita. So, satu lagi masalah yang secara tersirat, selalunya dia reject anda bukan kerana produk kita tak baik, sebab hari itu dia sangat stres. Tahu tak? Kalau perempuan itu dalam keadaan stres, jangan cakap apa-apa plan, produk. Dia hanya bagi dia mood baik saja. Bagi dia prihatin, dengar apa yang dia cakap, dengar apa yang dia komplain. Baru dia calm down. Dia punya masalah itu semua akan reda. Ini masalah stres ni susah untuk diubati ya. Setakat ini tak ada ubat untuk mengubati stres. Betul tak? Setuju tak? Kalau setuju bagi saya, why? Yes. Okay? So masalah stres adalah masalah yang paling besar di dunia sekarang yang tanpa ubat. Tak ada ubat. So, ramai orang setuju ya. Dan sebenarnya ada lagi masalah yang lebih kronik lagi yang kita nak sebut tentang wanita ni. Yang inilah yang kerap berlaku. Yang pertama migraine. Biasanya perempuan kan dia tiap-tiap bulan akan migraine. Kenapa? Kerana peredaran darahnya tak lancar, terutamanya pada waktu menstruasi. Dan juga perempuan sejak dilahirkan sampai tua,
Ramai yang ada masalah sempelit, betul tak? Siapa yang ada masalah sempelit tulis dalam chat. Yes, I, ya. Ataupun dalam keluarga, siapa yang ada sempelit, ya, tulis. Masalah sembelit juga disebabkan oleh kekurangan darah. Tak cukup darah di usus. So, usus tak cukup tenaga. So, tak boleh mengecut dan susah nak buang. Susah, ya. So, ada yang perempuan dia suka makan fiber. Tak makan fiber, tak boleh pergi toilet, ya. So, macam-macam dia try. Pun sembelit juga, ya. So, ini ada masalah sikit. Yang ketiga, insomnia. Susah nak tidur. Perempuan ni, dia pelik sikit lah. Kadang-kadang dia mood baik, dia tidur baik. Tapi kebanyakannya pada usia selepas 40 ke atas, ramai wanita yang susah nak tidur. Ataupun selepas tidur, pukul 2 dia bangun. Ya? Ataupun awal-awal dia bangun. Ya? Tak boleh tidur. Terutamanya selepas menopause. Ya? Selepas 50 tahun, wanita, ibu kita, ya? Selalunya dia komplain susah nak tidur. Ya? Tidur pun tak nyenyak. Ya? So, itu akan mempengaruhi semangat mereka ataupun pada keesokan hari mereka tak cukup tenaga. So, kalau orang tua tak cukup tenaga, masalahnya apa? Senang jatuh, Kalau jatuh, susah. Patah tulang lah, nanti cedera lah, ya. So, ini mesti kita perhatikan. Insomnia adalah satu masalah yang umum. Juga sukar untuk diubati walaupun menggunakan jamu-jamu tertentu kan. Susah kan? Betul kan? Ida Wati cakap betul, susah. Insomnia ni pelik sikit. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Now you see, now you don't. Macam itu biskut So, ini pun kita boleh atasi kalau kita tahu apa sebabnya. Dan juga lagi masalah emosi. Seperti stres tadilah. Bukan saja stres tau. Kadang-kadang dia punya tu mood naik turun. You tak tahu dia nak apa. Jadi masalah emosi juga berkaitan dengan apa? Hormon. Insomnia itu maksudnya susah nak tidur. Insomnia. Masalah tidur. Susah nak tidur. Tak boleh tidur. Ya. So, tambahan lagi, wanita ni dia wanita mempunyai peranan yang sangat penting di dalam dunia. Kerana wanita yang melahirkan zuriat, betul tak? So, kalau bezanya wanita dengan lelaki, biasanya peranan wanita sangat-sangat penting. Kerana wanita diberikan peranannya untuk mengandung selama 10 bulan dan menjaga anak, menyusu anak, dan itulah pentingnya wanita harus menjaga kesihatan diri sendiri double lagi, 2 kali ganda lebih banyak lagi. Kerana kalau bagi mereka yang belum lagi kahwin, so biasanya pada zaman ini bagi mereka yang nak kahwin selepas usia 28 ke atas, 30 ke atas, ramai yang komplain susah nak mengandung. Susah. Kerana sebelum ni mereka ada masalah yang tertentu, contohnya tadi menstruasi, stres. Ini kebanyakannya mempengaruhi kadar untuk berjaya mengandung. Ataupun selepas mengandung, berbagai simptom lah. Dia ada semasa sepanjang dia punya tu, dia punya masa untuk waktu mengandung. Jadi, janganlah kita sampai tahap begitu, baru kita nak jaga kesihatan. So, sangat-sangat penting. Selepas mengandung pun, selepas melahirkan anak, wanita lagi perlu improve dia punya tu kesihatan supaya dia recover balik, dia punya tenaga. So, kita tahulah selepas melahirkan anak, wanita ni semuanya dia cepat tua. Betul tak? Cepat tua. Gugur rambut, gigi jatuh, lagi tulang menjadi lapuk, osteoporosis, sakit tulang belakang, selalu kena. Lagi kurang darah, gastrik, so macam-macam masalah kerana mengandung, betul tak? So tambahan lagi, bukan saja mereka yang sudah kahwin ke ataupun belum kahwin ke, kebanyakan wanita gadis sekarang mengalami masalah fibroid dan juga cyst. Apa bezanya fibroid dengan cyst? Fibroid adalah
pertumbuhan daging di bahagian rahim uterus. Ya. Kalau cyst adalah dia pertumbuhan isi kandung air, macam air lah, airtight lah, macam satu balon yang ada air di dalam bahagian ovarinya, telurnya, bahagian yang isi telur menjadi macam banyak isian kandungan air. Tapi kalau pecah, dia bahaya lah. Kalau banyak kandungan tu di dalam cyst, susah mengandung juga. So ada juga keadaannya ovari itu harus dikeluarkan buat pembedahan. So ini akan menyebabkan susah nak mengandung. Lain kali mungkin tak boleh mengandung juga. Jadi inilah kita kena fahami apakah caranya kita boleh mengelakkan semua masalah ini. Dan kalau kita sudah ada masalah ini, macam mana kita nak tune balik kesihatan itu. Okay? So ada caranya. Dan tapi sebelum kita tahu caranya, kita harus tahu beberapa gejala yang biasanya bagi kita signal tentang ketidakseimbangan kesihatan wanita. Ya, so semua signal ni kita panggil isyarat lah. Dalam yang English selalu kita panggil 911 kan, emergency. Kita akan call 911. Di Malaysia kita panggil 119 ya. Kalau calling untuk emergency. Itu adalah satu isyarat daripada tubuh yang memberi tahu anda, terutamanya wanita, anda ni ada sesuatu yang tidak kena, ya, sesuatu bahagian yang tak sihat. Contoh, kalau kita selalu ada sakit menstrual, senggugut, maksudnya di uterus rahim di sana, salur darah tersumbat, salur darah jadi sangat-sangat kecil, ya, tak cukup darah. Itu satu. Kalau ada senggugut, maksudnya rahim menjadi mengecut. Kenapa dia akan jadi mengecut dan darah tersumbat? Kerana selalunya wanita suka minum minuman yang sejuk. Contoh apa? Boba tea ice, ice cream. Sebab wanita ni suka makanan manis. Tapi manis semasa pergi faktor dengan tu boyfriend, ya, suka makan apa? Manis lagi. Yang ada ais lah, ya, ais krim, sedap kan, okay? Tapi tak sengaja, masa kita ada makanan yang sejuk di mulut, semua darah akan pergi ke perut sana untuk mengimbangkan suhu di sistem pencernaan. Jadi darah di uterus semua tak cukup. Itu yang menjadikan rahim akan mengecut. Kalau mengecut, apa akibatnya? Otot di rahim di tepi sana semua akan jadi tak cukup kuat. Ya, kalau tak cukup kuat, dia selalunya akan ada gejala ini. Okay? Ada apa? Sakit menstrual lah, okay? Lagi migraine lah. Migraine semasa menstruasi. Emosi juga menunjukkan satu gejala di mana hormon dia naik turun. Sebab setiap bulan perempuan ni dia ada hormon yang tertentu pada masa yang tertentu. Contohnya hormon perempuan yang kita selalu dengar adalah estrogen, hormon wanita kan, ataupun hormon yang menyebabkan kita pregnant itu apa? Progesteron. Itu hormon yang kedua. Okay. So progesteron dan estrogen ni dia macam menari tau. Kalau estrogen tinggi, progesteron dia turun. Progesteron naik, kita nak start menebalkan kita punya dinding rahim, nak mengandung. Tapi kalau tak ada kena apa-apa, so progesteron akan turun dan estrogen naik, kita akan dapat menstruasi lah. So itu adalah satu iriran, ya, peranan hormon pada masa yang tertentu. Kalau kita ada masalah hormon, kalau hormon itu terganggu, contohnya kita selalu makan ayam. Kebanyakan ayam sekarang diinjek dengan apa? Hormon estrogen. Okay? So telur juga sama. Telur kenapa ayam itu selalu telur? Kerana mereka bagi ayam itu makan banyak hormon estrogen. So telur itu banyak estrogen. So kalau estrogen terlalu tinggi, hormon kita nak mengimbangkan rahim kita itu akan terganggu. Okay? So itu yang saranan Jenny ni bagi mereka yang nak
rahim dia sihat. Ya, perempuan nak sihat, terutamanya bagi mereka yang ada masalah fibroid. Tulis catatan. Ni sangat-sangat penting. Siapa yang ada masalah fibroid, pertumbuhan di uterus, ada cyst, ada 3 jenis makanan yang saya sarankan stop dulu. Jangan makan. Yang pertama, ayam yang goreng. Kenapa? 2 minggu yang lepas kami bincang tentang low carbo diet kan. So kita bincang masalah kencing manis kan. Masalah kencing manis bukan semata-matanya gula saja. Kerana terlalu banyak minyak yang goreng yang menyebabkan sel kita sumbat, gula tak boleh masuk. Sama juga dengan wanita. Kalau kita selalu makan makanan yang goreng, jadi minyak itu akan menyumbatkan kita punya sistem pembiakan. Tambahan lagi, dia akan menyebabkan pembentukan hormon yang tidak sehat. Sebab kebanyakan hormon kita dibuat daripada lemak, betul tak? Ya, lemak. Lemak itu adalah sumber kepada estrogen, kepada lelaki juga sama, testosteron. Kalau nak mengandung, lelaki juga kena sihat. Kalau lelaki kolesterol tinggi pun tak boleh jadi ada anak dengan isterinya. Jadi kalau untuk perempuan nak mengandung, kurangkan makanan yang goreng pertama. Yang kedua, kurangkan ayam. Ini kantoi lah, selalunya Melayu suka makan ayam goreng setiap hari. Itu kena kontrol lah. Ya. Bolehlah pilih ikan yang gulai, ayam yang gulai pun boleh, tapi jangan goreng itu saja sebelum gulai. Sebab minyak itu ada problem. Minyak itu tak sihat untuk membina hormon. Yang ketiga adalah telur, terutamanya telur yang goreng jugalah. So ini pun kena kontrol. Tambahan lagi satu, kalau perempuan ada banyak jerawat atau dia punya boyfriend, dia punya boyfriend lelaki banyak jerawat, you cuba teka dia selalu makan makanan yang pedas. Makanan yang pedas akan menyebabkan jerawat tumbuh tau. So makanan yang pedas juga akan menyebabkan salur pencernaan kita menjadi bengkak. Cuba bayangkan kalau kita makan cili padi di mulut kan akan jadi bengkak kan. Tapi cili padi itu semua ditelan ke dalam perut dan juga usus. Jadi cili padi itu membengkakkan kita punya usus, betul tak? Kalau usus menjadi bengkak, susah nak mengerap zat. Tambah lagi usus itu menjadi inflamasi. Bengkak maksudnya inflamasi lah. Kalau ada masalah inflamasi, macam-macam problem kita ada. Susah nak buang besar, betul tak? Sebab usus sudah bengkak, tak boleh mengecut. So tambah lagi dia akan mempengaruhi bahagian lain yang berdekatan dengan usus. Contoh di mana? Di rahim. Uterus, dia akan menyebabkan keradangan itu ke uterus. Jadi jangan banyak makan 3 benda. Yang pertama, ayam goreng, telur goreng. Ketiga, makanan yang pedas-pedas. Kita tahulah kita ada produk yang sangat-sangat hebat di Botan yang nanti kita akan terangkan 2 produk yang sangat-sangat baik untuk membantu kita menjaga kesihatan, terutama untuk wanita. Tapi sebelum kita nak tahu tentang nutrisi, kita kena stop dulu makanan yang tidak betul. Barulah kita tambah nutrisi yang baik supaya kita boleh repair organ dalaman kita dan juga memberi peluang dinding uterus kita yang lemah itu untuk membina balik. Jadi kalau dinding uterus rahim kita lemah, yang susah untuk mengecut, susah untuk mengendul, dan dia cepat tua lah. Kalau kita wanita ni rahim kita tidak sihat, wanita itu akan dapat menopause. Biasanya untuk wanita ni kita start ada menstruasi pada usia dulu 13 tahun. Tapi sekarang standard 5 10 tahun sudah start. Kalau mereka anak perempuan, cuba tengah. Kalau bapak pun juga kena tahu. Kalau anak perempuan start menstruasi pada usia yang sangat muda,
You cuba kandakan dia punya tu usia start menstruasi dengan 5. Dengan 5. Itu adalah usia maksimum dia. Maksudnya apa? Dulu, kenapa perempuan kahwin pada usia 16 tahun? Kerana usia itulah mereka start menstruasi. Nanti kalau 16 tahun, cuba tolong Jenny kali kanda 5. Berapa usia dia? 16 times 5. Gitu ya. 16 times 5. 80. Itulah sebab kita punya nenek moyang boleh hidup sampai umur 80. Itulah kerana mereka start menstruasi lambat sikit. Kalau anak perempuan kita start menstruasi pada usia 10 tahun, you kali 5. 5 adalah dia punya usia yang maksimum. 50 tahun aja dia boleh tahan. Susah tau. Itu sebabnya jangan bagi anak perempuan kita banyak makan ayam goreng. Ayam. So dia punya usia tu tak panjang. Nak panjang pun dia kena try banyak cara lah. Lain kali. Susah nak mengandung juga. So itu sebabnya anak perempuan kita kalau sudah start remaja, kena bagi dia jamu lah sikit. Bagi dia makan kita punya halia hitam banyak sikit supaya dia boleh tune balik. Dia punya tu tahap kesihatan tu. Tune balik hormon dia. Ada orang tertanya apa itu PMS. PMS adalah ni premenstrual syndrome. Gejala-gejala sebelum menstruasi lah. Sebelum menstruasi ada senggurut lah. Sakit period lah. So ada yang sorry lah nak cakap di sini, ada dia tu menstruasi tu ada ketul-ketulan. Ada yang terlalu banyak, ada yang lambat, ada yang awal. Ini semua adalah PMS, simptom sebelum menstruasi. Ada yang migraine, itu pun simptom. Sebab menstruasi ni adalah penting untuk perempuan supaya pastikan dia berupaya untuk mengandung. Kerana orang manusia kalau dia boleh hidup, dia ada tugas yang lain. Apa itu? Manusia ada 2 peranan yang dibagi oleh Tuhan. Yang pertama untuk hidup, betul tak? Hidup. To experience life. Yang kedua, untuk melahirkan zuriat. Kalau perempuan tak boleh melahirkan zuriat, itu susah. Maksudnya, dia punya tahap kesihatan tu, 50% tidak sihat. Jadi lelaki pun sama. Lelaki kalau kadang-kadang untuk mengandung pun ada problem daripada suami juga. Mungkin kegemukan, kolesterol terlalu tinggi, ataupun ada masalah prostat. Itu pun akan mempengaruhi chance untuk mengandung juga. Dan juga kualiti anak yang dilahirkan. Kadang-kadang anak yang dilahirkan dia ada sindrom terlalu hyperaktif kerana suami isteri selalu makan makanan yang goreng dan juga banyak gula. Anak-anak yang hyperaktif selalunya berkaitan dengan gula. So itu pun kena kita jaga. So kesimpulannya banyak masalah yang kronik untuk perempuan ni banyak betul kita tumpu kepada yang pertama, susah untuk mengandung, kemantulan. Bukan problem wanita aja, lelaki pun sama. Sebab selepas kahwin tu, lelaki perempuan dia ada apa? Dia ada kaitan dengan bakteria dan virus lah. Bakteria dan virus yang memasuki kita punya rahim dan dia akan menyebabkan keradangan. Okey? Keradangan adalah faktor utama kebanyakan masalah wanita ini. Dan keradangan itu boleh berlaku di tube fallopian. Itu selalu untuk mengeluarkan telur, ovum, untuk bagi chance dapat anak lah. So kalau tube di sana sumbat, susah nak mengandung. Kalau tube di sana pecah, bahaya. Perempuan, wanita itu mungkin akan
mati juga ya kerana tube falopia pecah ya. Mungkin ada anak yang mengandung di tube falopia pun susah. Itu apa bahayanya. Dan juga itu panggil kehamilan ektopik lah. Anak mengandung di tube falopia yang kecil ni, yang tepi di sana, yang sambung ke dua ovari. Dan keguguran pun sama. Kalau wanita keguguran, maksudnya dia tak berupaya untuk membekalkan nutrisi yang cukup untuk anak. Ya. So dia perlu orang yang selepas gugur anak ya pun kena pandang juga tau. Kena buat pandang seperti yang biasalah, kalau Melayu pun kena pandang 1 bulan 2 bulan kan, 45 hari. Ya, sampai 6 bulan pun tak boleh minum minuman yang sejuk. Ya, faham? Itu sangat penting ya. Itu sebabnya wanita cuba jangan minum minuman yang sejuk. Itu sangat-sangat tidak sihat untuk kita punya rahim tau. Dan ada lagi pertumbuhan di ovari ya. Ada fibroid. Ada orang yang selepas pembedahan fibroid dia tumbuh balik kembali ya. Pembedahan 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 6 kali. Saya pernah dengar ada seorang dululah ada seorang customer dia punya ovari dibedah 6 kali. Saya pun tak tahu macam mana dia bedah tu. 3 kali pun sudah sangat-sangat bahaya. Kita punya tu layer untuk uterus ada 7 layer tau, 7 lapisan. So sangat sukar untuk nak fully recover ya. Dia kena ambil 6 bulan untuk bagi dia bina balik ya. Dia punya tu otot di rahim. Kalau banyak pembedahan, dia macam melahirkan anak pakai cesarean lah. Ya. Cesarean pun maksimum 3 kali saja untuk lahirkan anak secara pembedahan. So jangan sampai kita selalu ada fibroid lah. Itu sebabnya yang 3 makanan yang saya sebut tadi. Jangan makan ayam goreng, telur goreng, pedas. Bagi mereka yang ada fibroid, ini 3 kena stop. Kalau tidak, fibroid akan kembali semula. Ya. Dan juga kanser cervix, ya. Kanser pada bahagian pembukaan di bawah lah. Jadi itu banyak berkaitan dengan apa? Yang pertama, sabun. Sekarang kita banyak pakai sabun, body shampoo. Ya. So, kebanyakan sabun itu adalah bersifat alkali kan. Sabun kan alkali. Jadi bahagian di bawah pembukaan kita selalunya adalah bersifat acidic sebab dia nak membasmi kuman. Dia seperti juga mulut kita, tapi air liur kita adalah bersifat alkali. Tapi untuk membasmi kuman dia perlukan keadaan 5.5 pH. Jadi kita cuba jagalah, jaga kebersihan selalu dan kurangkan memakai jeans yang ketat ya untuk wanita, kerana kalau tidak ada udara ataupun dia sangat ketat, dia juga tidak sihat untuk bahagian kita punya sistem pembiakan. Dan kebanyakan wanita yang berusia 40 ke atas, terutama ibu-ibu ya, banyak chance mereka dapat kanser payudara ya. Dan kebanyakan kanser payudara ini susah untuk kita nak kontrol. Ya, ada yang selepas dapat 1 belah dia pergi ke belah lain ya. So itu juga berkaitan dengan immune system ya, dan juga pengambilan lemak yang banyak, pengambilan lemak yang tak sihat. Contohnya makanan yang goreng ataupun terlalu banyak makan daging, kurang makan antioksidan daripada tumbuhan, dan juga stres. Kalau perempuan stres, dia punya beredaran darah di bahagian atas dada di sini tak cukup ya. Dia akan sesak nafas selalu, dan kalau darah tak cukup, payudara akan senang tersumbat, kerana di tepi payudara di sini dua-dua terbelah di bawah ketiak sana ada 2 nodus limfa. Limfa adalah tempat berkumpulnya sel darah putih. Kalau sel darah putih di sana tidak begitu matang, tidak boleh mengawal sel kanser, dia akan menjadi kanser payudara. Itu sebabnya cubalah kita ada satu emosi yang lebih kita kawal. Kalau kita selalu perempuan susah nak kontrol kita punya emosi, cubalah cari kawan untuk sembang.
ni dia tak boleh cakap, kalau dia, perempuan tak boleh stop cakap tau. Perempuan kalau nak sihat, cakapkan ini. Perempuan kena setiap hari bertutur dalam 45,000 perkataan. Ini ada psikologi dia studies tau. Kalau perempuan tak nak menjadi depresi, ya, tak ada depression, dia kena sama ada di YouTube lah, buat Facebook Live, YouTube Live, ya, ataupun cari kawan sembang macam kartun, ada team dia, hari-hari dia buat Zoom kan. So itu bagi dia chance untuk bertutur, ya. Pertuturan bercakap ini dia akan bagi dia stabilkan hormon. Dan juga bagi dia emosi lebih stabil sikit. Dia tidur pun lena. Itu caranya. Nak kurangkan peluang kanser bayu tak ada. Okey? ada kaitan tau. Perempuan dia berkena bercakap. Dengan suami, siapa yang ada di sini hari ni, siapa suami di sini, you kena catatkan. Kalau tak nak isteri marah, masa suami, isteri nak cakap dengan suami, you bagi dia cakap. You tak nak dengar pun tak apa. Tapi jangan panggil dia stop cakap. Diamlah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. You bagilah perempuan cakap, ya. Dia tak nak dengar tak apa. You merayau, itu fikiran berayau pun tak apa. You cuba macam ni lah. Pura-pura tahu pun tak apa. Tapi bagi dia cakap, So itulah rahsianya anda nak handle klien perempuan. Jangan bagi dia diam. Stop cakap. Wah, itu banyak big problem lah. ini saranan yang sangat penting, ya. Okey. Funny. Bukan funny, Krishnawani. This is a fact. This is a fact. Kebanyakan wanita selain daripada ada kanser, ada fibroid, ada cyst, wanita juga ramai yang ada depression, terutamanya selepas melahirkan anak dan juga semasa menopause. Ya, masa menopause, selepas mereka tua, mereka tinggal seorang di rumah, nenek kita ataupun ibu kita yang tinggal seorang di rumah, selalunya ada depression tau. Dia fikir macam-macam. Kenapa? Kerana tak ada orang sembang dengan dia. Tak ada cucu. So itu sebabnya kita kena prihatin kepada masalah emosi juga. Emosi ni tak boleh nampak, tapi dia sangat penting. Setakat ni tak ada apa-apa ubat yang boleh mengatasi masalah emosi tau. Cuba tegur. Depression, ada ubat tak? Tak ada. Kalau makan ubat lagi teruk, dia stop fikir. Dia macam nyanyuk. So caranya untuk kita nak mengelakkan depresi adalah mengadakan satu lifestyle yang aktif. Macam kita punya Tun Mahathir. Contohnya isteri Tun Mahathir pun aktif, life aktif, ya. Ada kawan di Jepun, wanita ataupun orang tua yang berumur 80 ke atas. Semua ada kelab-kelab dia sendiri. Dia main catur lah, dia menjahit baju lah. Dia ada kegemaran tertentu. Baru boleh kontrol dia punya tu lifestyle, dia punya tu emosi. Dan kenapa kita ada satu budaya Walton yang ada sistem agent? Kerana kalau ada sistem agent, kita boleh bergaul sama lain. Betul tak? Kita ada kawan, kita ada partnership, kita ada kita punya leader. Kalau ada problem, kita boleh minta pendapat daripada leader, kan? Kita ada Zoom training yang boleh memberi kita ilmu. Kan bagus budaya di Walton di sini. Jadi di Walton bukan semata-mata kita nak menjual produk. Kita nak memperkenalkan satu environment, persekitaran yang melengkapkan kehidupan semua orang. Betul tak? Apakah tempat kerjaya ataupun office ataupun tempat bisnes anda yang boleh menggabungkan kesihatan
yang pembelajaran, self-improvement, dan juga kalau you ada problem, you boleh ada tempat refer, dan juga lagi ada promosi, ada bonus, dan juga lagi kita boleh menyumbangkan you punya tu tenaga, you punya ilmu, semua hanya di Volten. Betul tak? Dan kita mempunyai ingredient yang paling hebat di dalam dunia. Harga tidak begitu mahal, senang untuk mengambil dan sedap. Cuba malam ini selepas training, tulis 10 kelebihan yang berada di Volten. Kalau kita berada di Volten, besok kamu ada topik untuk share. Sama ada di YouTube lah, di TikTok lah. You share 10 kelebihan kita memilih Volten. Kalau tak ada 10, 5 pun cukup. Itu akan menyebabkan anda lebih senang tidur, mengatasi insomnia, organization. Setiap 2.6 minit, tadi sampai sekarang 40 minit, So, kiralah kalau 30 minit, setiap 2.6 minit seorang wanita meninggal kerana disebabkan oleh penyakit ginekologi, penyakit wanita yang disebut tadi. 3 pembunuh utama wanita adalah yang number 1, kanser payudara, yang number 2, kanser ovari, number 3, kanser cervix. Cuba kamu buat survey di keluarga anda. Cuba bayangkan ibu. Siapa dalam family ibu yang ada masalah rahim, yang ada fibroid, yang pernah ada, anda juga mungkin akan ada. Siapa yang dalam family dia anti ada kanser payudara, itu pun ada chance juga anda akan kena, ataupun saudara anda akan kena. Itu repeat, semua repeatable. Sebab statistik ini sangat tinggi tau. Dalam 26 minit, setengah jam, 10 wanita di dalam dunia meninggal. Lagi dahsyat daripada COVID-19, tahu tak? Sebab ini statistik yang berterusan. Selain daripada kita prihatin kepada COVID-19 sekarang, kita juga kena prihatin kepada masalah perempuan yang non-stop ini, yang mengikut World Health Organization. Siapa yang dapat mengatasi masalah mereka dalam kanser payudara? Cuba bayangkan. Kanser cervix lagi teruk. Kebanyakan kalau kanser cervix berlaku pada wanita yang sangat muda. Contoh 28 tahun hingga 40 tahun. Ramai bintang menyanyi, film star juga kena kanser cervix, tiba-tiba meninggal saja. Cantik perempuan tapi dapat kanser cervix, no chance. Kalau ada chance pun kena buat itu apa? Dia panggil laser pada cervix. Tak boleh lahirkan anak lagi. Tahu tak? 2.6 minit. Maksudnya 2.6 minit one woman die. 26 minutes 10 women die. Kalau satu hari berapa minit? Berapa perempuan yang meninggal? Cuba bayangkan di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, berapa wanita yang berada. Kalau kita bagi dia half-half lah. Kalau Malaysia 38 juta orang, bagi dia 15 juta lah perempuan yang sudah matang, yang sudah cukup umur. So, cuba bayangkan 15 juta wanita yang mengalami risiko kanser payudara, kanser ovari, kanser cervix, yang semua start dengan apa? Gejala sebelum ini semua PMS, senggugut, akhirnya menjadi apa? Fibroid, cyst. Ini semua tak boleh lari ni. So itu maksudnya jangan sampai kita ada masalah yang teruk baru kita nak cari ubat ajaib. Kita kena dengar gejala dalam tubuh badan kita. Kalau kita ada masalah senggugut, ada migraine, ada emosi, terutamanya semasa menstruasi, ataupun kita punya period menstruasi itu tak tentu, kadang-kadang lambat, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang cepat. Itu pun satu simptom yang akan ada masalah yang besar ini. Okay? So
kesimpulannya, faktor terjadinya masalah perempuan ini adalah you are what you eat. Apa yang anda makan akan menyebabkan tubuh anda tidak sihat. Yang kedua, you are what you think. Tadi kan saya sebutkan tentang stress, emotion, ya, naik turun, marah-marah. Itu semua kerana kita tidak mempunyai satu fikiran yang positif ataupun kita tidak mempunyai satu pengalaman untuk mengatasi masalah. Okey? Boleh tak? Kita sekarang tukar makanan kita dan tukar fikiran kita. Dulu. You boleh snapshot. Ini penting. Ini adalah satu cara yang kita nak buat closing untuk prospecting tau. Okey? Semasa prospecting, kalau kita nak bagi dia buat keputusan, inilah masalah itu. Ya. Yang puan yang selalu atasi ini senggugut, menstruasi tak betul. Dua sebab saja. Yang pertama, makanan kita tak seimbang. Yang kedua, fikiran kita tidak dapat satu cara fikir yang lebih kita panggil more better suggestion, ya, yang boleh bagi dia satu jalan yang lebih senang untuk selesaikan masalah. Okey? Fikiran sangat penting. Kalau fikiran kita selalu negatif, orang itu sehat pun, makan baik pun, dia tak akan rasa happy, betul tak? Dia pun rasa dia sakit juga. Okay? Dan di sini, di Voltan, kita ada dua produk yang sangat baik untuk wanita. Ya, yang sangat-sangat baik. Semua wanita harus cuba dan mengamalkan tiap-tiap hari. Yang pertama adalah B20. Yang kedua adalah vitamin. Ini yang dua-dua Jenny amalkan. Ya. So, sebelum Jenny masuk ke Voltan, saya memperkenalkan saya Jenny. Ya. Tapi selepas masuk ke Voltan, Jenny memperkenalkan diri. Nama saya Jenny. Berusia 20 tahun. 24 tahun yang lalu. Maksudnya maintain ya, muka, badan ya, sihat seperti 20 tahun ya. Walaupun usia meningkat pun macam 20 tahun. Itulah keajaiban B20. Yang kedua adalah vitamin. Vitamin sangat baik untuk kulit ya, terutamanya mereka yang ada masalah kulit sensitif ataupun ada yang sakit tulang belakang, sakit lutut. Wanita juga banyak ya. Lelaki pun ada ya. So selalunya kalau kita otot tak cukup ya, otot kita macam kelang ketar tau. Cuba pay attention sini ya. Lalunya siapa yang komplain sakit tulang belakang, problemnya bukan tulang, adalah otot kita tak cukup kuat ya. Cuba bayangkan otot kita dia macam kelang ketar tau. Kalau otot kita muda ya, dia banyak kelang ketar, dia akan kuat lah. Tapi kalau kita kurang exercise, protein tak cukup, darah pun tak cukup, kelang ketar ni, otot ni dia akan menjadi nipis. Kalau nipis, pernah main kelang ketar tak? Kalau kelang ketar itu tak cukup banyak, dia akan apa? Longgar kan? So tulang kita yang disambung di belakang ni ya, dan juga kita punya tu kaki kan, dia akan mula-mula kalau kuat dia berpisah. Kalau tak cukup otot ya, so dia akan menggeser lah, geser akan jadi apa? Slip disc lah kita panggil ya. Ada tulang yang lebih berlebihan, dia akan tumbuh dan lepas geser dia rasa sakit lah, dia kena saraf kita sakit. Okay? So bagi mengelakkan tulang kita tak sihat, kita kena kuatkan otot. Otot perlukan apa? Protein. Sebab dalam semua minuman kita, dalam series, vitamin yang ada protein yang berkualiti daripada susu New Zealand ya, yang berkualiti. Okay? Cuba amalkan vitamin tiap-tiap hari untuk kulit sihat, rambut sihat, tulang kita juga sihat. Okey? Betul. Amalkan kopi. Kopi boleh ya, tapi kopi tu lebih berbentuk untuk mengawal atau gula darah. Tapi untuk kulit, untuk tulang dan rambut sihat, kita kena minum vitamin ya. Cuba kita perhatikan di sini ya. Ada beberapa ingredient yang boleh membantu perempuan sihat yang spesifik ya. Yang pertama adalah of course halia hitam. Sebab halia hitam ini adalah jamu yang selalunya ditambah ya, untuk wanita sihat.
Contohnya selepas wanita lahirkan anak, ya, pulang pantang. Lepas pulang pantang pun, semasa kita tiap-tiap bulan menstruasi pun, sangat baik minum halia hitam. Tapi kita jadikan halia hitam ini lebih senang untuk diambil oleh wanita tiap-tiap hari lah. So, kita masukkan halia hitam dalam V20 dalam kuantiti yang bukan banyak sangat lah. Tapi hari-hari kita boleh amalkan. So, dia mempercepatkan peredaran darah, melancarkan peredaran darah. Tadi kan kita sebut yang pertama, kalau perempuan itu darah tak lancar, dia apa? Dia punya itu rahim. Rahim akan mengecut, betul tak? So, jadi dia akan melancarkan peredaran darah, termasuk di rahim. Yang kedua, sarang burung. Sarang burung ni sangat popular untuk kulit yang cantik. Dan juga kita semua tahu selepas training vitamin kan, sarang burung ini sebenarnya bahan aktifnya bukan kolagen, adalah sialic acid. Sialic acid adalah bahan yang selalunya bertumbuh di otak. Bagi otak kita ada connection yang lebih baik, dan juga dia boleh membantu kita renew kita punya saraf otak. Jadi kebanyakannya saya perhatikan perempuan dia cepat lupa barang tau. Mungkin selepas lahirkan anak dia saraf itu tak begitu sensitif. Perempuan selalu jadi pelupa, betul tak? Siapa yang selalu macam tu? Handphone tak tahu letak mana, kunci kereta tak tahu letak mana, selalu cari di handbag lah. Cari semua keluarkan. Lagi apa? Semasa masak kalau lupa taruh kalam, dia taruh lagi. Rupa-rupanya sudah terlebih taruh kalam. Itu pun akan mempengaruhi rasa makanan itu kan. So, sarang burung ni sangat penting untuk kesihatan otak, peringatan. Tambahan lagi, kita ada rempah Arabik, rempah Arab yang ada dalam B20 sahaja. Sebab rempah Arab ni, cuba ingat apa keunikan dia. Dia adalah bersifat anti keradangan. Dia adalah gabungan berbagai jenis rempah ratus yang boleh membantu kita mengurangkan keradangan. Contohnya keradangan rahim. Kalau keradangan rahim tu kurang, kita kurang chance ada apa? Fibroid, cyst, ada juga kita panggil keradangan pada pelvic tau. Perempuan kalau dia punya tulang tuduk, dia sakit-sakit, itu bahaya tau. Sana ada air terkumpul, itu susah untuk diubati. Pembuatan pun tak boleh tentu, itu selalu makan ubat sakit aja. So untuk rempah Arab ini, Arabica spice, dia sangat baik untuk mengurangkan inflamasi, dan juga baik untuk jerawat juga, kalau kita makan Arabic spice, kulit cantik. Sebab orang di Arab sana dia tak ada jerawat banyak tau, banyak makan ni rempah ratus. Dan juga kecuali kalau anda selalu banyak makan apa yang ada jerawat, pedas, terlalu pedas dan goreng, dan jangan makan goreng. Pangkang boleh, ayam pangkang, ikan pangkang boleh, tapi jangan goreng. Sebab selepas goreng, minyak yang digoreng itu dia jadi trans fat, dia masuk ke dalam kita punya ayam goreng, itu jadi tak sehat. Tapi kalau pangkang itu daripada kulit haiwan sendiri, itu tak ada masalah. Dan tidak ada juga telima yang banyak vitamin C. You tahu tak, vitamin C sangat penting untuk membina kolagen, kolagen, dan juga memastikan kulit kita putih. So dalam B20 ada telima, pomegranate. Dan juga perempuan ni dia sweet kan, cantik, manis. So kerana perempuan ni kadang-kadang perlukan sedikit gula lah. Tapi gula itu kena kaya dengan mineral. Gula yang kaya dengan mineral adalah madu. Madu asli lagi kaya dengan enzim untuk pencernaan. Itu yang membantu kita mengatasi masalah sembelit. So sebab dalam madu asli ni dia ada probiotik.
dan juga dia ada propolis yang sangat baik untuk kerongkong, ya, baik untuk paru-paru. Tahu tak, kalau selalunya kita patuk-patuk kan, orang tua selalu panggil kita makan apa? Makan minum madu, air madu, betul tak? Ni B20 ni sangat baik untuk kita punya paru-paru juga. Dan yang paru-paru ni ramai yang takut tentang COVID kan, atau simptom selepas buat injeksi vaksin. B20 pun membantu perempuan untuk mengurangkan simptom-simptom COVID ataupun vaksin. Kalau perempuan tak minum BR5, B20 boleh ganti. Okay? Saranannya bagi perempuan yang remaja boleh ambil satu sachet satu hari lah. Kalau untuk wanita yang selepas 21 tahun yang sudah kahwin boleh minum 2 sachet satu hari. Kalau selepas melahirkan anak pantang, sangat-sangat penting minum banyak B20 sebab dia boleh mengecutkan rahim dengan lebih cepat dan mengurangkan keradangan. Okay? Boleh ambil 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Tapi untuk wanita yang mengandung, kita tak sarankan ini B20 dululah sebab ada sebab tertentu lah. Kita ada improvement of formulation nanti. B20 ni kita tak sarankan kepada wanita yang pregnant. Okay? So wanita yang pregnant boleh ganti dengan BR5 liquid. Dan dia juga ada madu, ada delima, ada lutein baik untuk mata dan juga pembentukan anak otak anak. Okay? So ingat kalau perempuan yang pregnant ambil BR5. Kalau tiba-tiba pregnant tak apalah tapi lebih baik kita switch kepada BR5 liquid. Okay? Okay, kesimpulannya untuk B20 ini kita ada 4 bahagian. Yang pertama, dia boleh membantu kita membentuk kecantikan bentuk badan. Ya. Cuba bayangkan di Arab di sana, wanita-wanita Arab semua kan dia punya bentuk badan dia cantik, ya. Dan payudara dia sihat, ya. Shape pun cantik. Dan dia punya tu perut pun flat. Cantik, ya. Yang kedua, untuk wanita yang remaja, dia membantu untuk mengetatkan paras, menghilangkan itu keputihan, melancarkan menstruasi, ya. Dan juga untuk keseluruhan wanita, dia mengecutkan rahim selepas bersalin. Itu sebabnya tadi saya sarankan selepas bersalin, ibu yang dalam bulan pantang makan B20 banyak sikit, 2 pagi 2 malam, okay? Dan mengurangkan gejala sakit puan, contohnya senggugut, ya, migrain, ya, dan juga masalah lain lah. Dan dia sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit, haluskan kulit, mencerahkan kulit, nanjakan lagi toing-toing kulit kita. Tapi ada orang yang dia selalu komplain juga, mahal lah kita punya vitamin. Cuba kamu belilah suplemen, satu demi satu di luar. You beli BR4 capsule, kamu beli sarang burung, ya. Kamu beli Arabica Spice. Itu mungkin tak mahal, tapi kita menggunakan formulasi yang spesifik, ya. Ada dia punya ramuan tertentu dalam B20. Di luar tak dapat. Nak beli formulasi ni pun mahal, ya. Dan you belilah suplemen jus yang ada terlima, ya. You beli lagi itu madu asli, you campur 5 makan sekali. Number 1, susah payah nak makan. Yang kedua, tak mahal. Lagi mahal. 5 suplemen tiap-tiap hari makan, lagi mahal, ya. Jangan bandingkan harga macam tu. Kita punya ingredient 5 in 1, lagi banyak efektif, ya. Kalau tak makan, dia punya tu risiko lagi mahal. Cancer, ya, macam problem migraine itu tak boleh diubati, ya. Itu lagi mahal. Okay. Dan yang kedua, vitamin ini kita ada ingredient yang special lah, ya. Yang terutamanya ada susu, ya, yang berkualiti tinggi daripada New Zealand, ya, yang tinggi mineral dan juga kalsium. Tapi jangan tanya Jenny, berapa kalsium, berapa iron yang di dalam ini B20.
vitamin. Itu tak ada kaitan. Sebab berapa tinggi pun tergantung kepada berapa yang usus anda serap. Betul tak? Tak semestinya semua yang numbering itu tubuh badan kamu akan pakai. Kita panggil bioavailability. Di badan kita akan pakai tergantung kepada berapa yang dia perlu untuk bina otot, untuk bina dia punya tu rambut. Yang penting adalah kesinambungan semua nutrisi ini dia pekalkan untuk anytime, ya, tubuh badan kita untuk pakai. Kita kena standby, ya, ramuan untuk tubuh badan untuk bina apa? Bina sel, bina otot, ya, bina kulit, bina darah. Semua ni perlukan apa? Protein, ya. Protein ada macam-macam jenis. Ada 21 jenis protein. Kita kena pekalkan pada tubuh kita. Jangan fokus kepada numbering yang mengelirukan pikiran anda, ya. So kita cuba fokus kepada siapa yang minum vitamin ni, dia cantik, ya, dia bertambah sihat, kulit sensitif hilang, rambut tidak jadi uban, ya, lagi tulang pun jadi lebih sihat, tak sakit. Itu semua jangan fokus kepada report itu yang rumit, ya. Sebab anda tak tahu macam mana nak baca report. Ada yang seseorang yang dia ambil sebahagian, lepas tu dia tanya banyak soalan, ya. Not really that important. Kalau sini bagi anda semua statistik ini pun, kalau anda tak makan produk kita, tak ada efek, betul tak? So cuba kita simplify lah, ya. Simplifykan nutrisi. Satu saja yang kita boleh jawab. Kalau ada ejen yang dia tanya, berapa kalsium di dalam produk ini? Tanya dia, dalam nasi lemak ada berapa kalsium, ada berapa besi, ada berapa karbohidrat. Baru anda makan nasi lemak, tapi anda tak pernah tanya pun nasi lemak itu berapa. Lalu makan juga ikan bilis itu, kacang, betul tak? Kenapa? Sebab anda percaya pada nasi lemak itu. Kita kena ada satu kepercayaan pada nutrisi yang berkualiti. Anda kena ada kepercayaan pada kebaikan halia hitam, kebaikan sarang burung, ya. Kalau anda tak tahu lagi tentang snow lotus, cuba tanya leader balik, ya. Apa-apa training yang tentang snow lotus yang sebelum ni kita boleh rujuk, ya. Banyak kali saya train tentang vitamin ini dalam 3 bahasa, ya, 2 kali, ya. So anda boleh fokus. Ataupun kita ada video di YouTube Bhutan International tentang ingredient semua ini, apa kebaikan itu semua, jadi sudah buat video. Cuba refer balik video itu semua facts yang benar, ya. Kita tak selalu boosting semua, itu based on facts, ya. Apa tu sauda, itu sudah terbukti berapa ratus tahun, 400 tahun orang apa tu sauda sudah digunakan di dunia selama 3,000 tahun, ya, sejak zaman Mesir lagi. Jangan tanya lagi apa tu sauda baik ke tak baik. Sudah terbukti dalam Al-Quran pun cakap dia mengubati segala penyakit kecuali maut. Itu saja, okay? Lagi nanosutana, itu daripada ekstrak tepung hitam, itu tak ada gula langsung, ya. So jangan selalu tanya Jenny berapa kalori dari dalam vitamin ini. Kalori itu tidak setinggi nasi anda. Nasi kamu, capati kamu lagi tinggi kalori. Cuba stop makan kalori karbo itu, ya. Kalori ini adalah kalori yang sehat. Tambahan lagi halia hitam ada di dalam darah. Lagi banyak minum vitamin, lagi membakar banyak lemak dan gula. Itu saja, ya. So kalori ni you kena juga fahamkan apa ingredient di dalam itu. Ya, jangan semua bergantung kepada kalori saja. Okey? Dan saya nak fokus di sini hari ini untuk wanita, selalunya juga selepas menopause, ya, tulang mereka senang jadi rapuh, osteoporosis. Itu sebabnya sangat penting untuk mengamalkan vitamin, ya, dia untuk kesihatan tulang juga, ya, tulang dan kulit. Okay, so
bagi vitamin ni dia baik untuk mencerahkan kulit. Dan juga anti-allergic. Banyak produk experience sharing yang diberi daripada ejen. Yang anak pun dia punya kulit sensitif, selepas minum vitamin 2 minggu sudah okey. Ada yang ada banyak pigmentasi pun sudah kurang. Ada yang ada parut, luka pun banyak sudah baik. Mengihatkan, jadikan rambut lebih lembut, jarang gugur. Untuk Jenny, saya selalu minum vitamin jadi sarapan, kadang-kadang jadi supper yang sihat. So, saya rasa selepas minum vitamin ini malam, besok hari senang tidur, senang bangun, senang tidur juga lah malam itu. Besok pagi, automatik, tak payah alarm clock, sendiri bangun, awal lagi bangun. So, itu kebaikan vitamin lah, berasa. Cuba setelah waktu malam minum vitamin, dia tak akan jadikan kita gemuk sebab dia tak gunakan cooler, dia pakai nano sweetener tanpa cooler, dan dia menguatkan otot dan tulang untuk kesihatan otot dan sendi untuk jangka masa yang panjang, dan juga dia melawaskan pembuangan air besar kerana hapatus sauda, dia membunuh kuman pada perut, dan juga membunuh kuman pada usus, dan dia mengurangkan gastrik juga. Bagi kanak-kanak pun boleh kita bagi dia vitamin. Tapi hanya tadi yang B20 tu, tak payah bagi kanak-kanak. B20 hanya untuk wanita, yang start menstruasi ke atas. Kalau kanak-kanak boleh bagi dia B5, dan kanak-kanak pakai 1 sachet campur setengah gelas air panas. Kalau wanita kena 2 sachet, kalau 1 sachet tak terasa, So 2 sachet setiap hari. Air boleh banyak sikit lah, 280 ataupun pakai mak yang lebih besar sikit. Sangat sedap, macam aiskrim vanila, sangat sedap. Okay. Ini kesannya selepas mengamalkan B20 dan vitamin. Ni Puan Yasin ni lalu jadi saya model. Cuba boleh bayangkan tak, minum produk Hali Hitam V series boleh menukarkan bentuk badan, muka, hati, semua, 3 in 1, kesan dia. Menggunakan produk yang simple, yang sihat dan sedap, dan tiap-tiap hari kita boleh amalkan. So kalau kita sudah dapat dia punya tu kesan yang baik, jangan ketukut nak share kepada kawan-kawan, kan? Ambil selfie tapi tak tahu macam mana nak memperkenalkan kita punya produk yang baik ini di dalam Mutan V series, kan? Itu satu kita panggil apa? Kalau kita share, kita buat pahala. So, boleh tolong saya tulis tak? Kalau kita share B20 dan vitamin, kita buat pahala untuk mengurangkan risiko kanser bagi perempuan. Okey. Jadi itu sajalah untuk perkongsian kita hari ini untuk wanita. Wanita ni memang sangat-sangat penting peranannya dalam keluarga. Kerana tanpa wanita, kita tidak ada satu keluarga yang sempurna. Mungkin wanita yang baru mengawin, yang kahwin, susah mengandung, dia juga dapat stres juga daripada family. Kenapa tak dapat anak lagi, kan? Kalau wanita yang sudah dapat anak pun banyak masalah fibroid, cyst, selalu kena cek doktor, tak tahu itu fibroid akan kembali ke tak kembali ke. Itu pun jadi stres juga. Itu masalah akan jadi satu susah untuk kita nak confirm kita sihat ke tak sihat ke. Kalau untuk mengatasi masalah itu, kita lebih baik mencegah daripada mengubati. Okey? Kalau yang mereka yang memang wanita ni sudah ada fibroid, ada cyst, cuba kontrol makanan yang tak sihat. Apa makanan yang tak sihat? Tadi kita sebutkan, cuba buat nokta di sini, feedback pada Jenny. Apa makanan yang cuba kita elakkan untuk menjaga kesihatan wanita. Dan wanita juga selalunya kita berperanan untuk memasak, betul tak? Jadi hari ini kalau anda sudah tahu makanan yang cuba kita elakkan tu apa, jangan selalu masak itu kepada anak perempuan kita, anak lelaki kita pun sama. Kalau
kita tahu makanan yang seimbang, kita cuba amalkan. Jangan dengar sini saja, sana keluar kan. Ada yang dengar sini, toy, terus keluar. Besok makan lagi makanan pedas, makanan ayam goreng, telur goreng. Boleh ayam, tapi jangan goreng selalu. Okay? Jadi makan ayam goreng mungkin satu bulan sekali aja, bukan hari-hari. Ya? Kita boleh gulai, ya? Kita boleh rebus, ya? Boleh panggang pakai air fryer, Wotan, kan? So itu sehat. Telur boleh kukus, telur kukus betul tak? Telur boleh kita buat pouch egg yang rendam dalam air panas, dia jadi satu pouch egg. Itu tak payah goreng, ya. Ataupun telur apa yang rebus setengah masak. Telur setengah masak itu adalah telur yang paling senang diserap oleh tubuh. Itu sebabnya Japanese kan dia ada apa, telur yang dia punya tu telur kuning yang ada macam lawa kan. Itu paling senang untuk diserap. Tahu tak? Dan kesimpulannya, kalau wanita yang Wotan di sini sudah jadi memang sehat, jangan kita simpan saja rahsia itu. Kita kena berkongsi apa kita punya produk alir hitam yang baik untuk wanita lain di dalam family kita, ya. Cuba kongsi kepada kakak kita, ni memang bagus untuk saya tak tahu you nak pilih ke tak nak pilih lah, tapi saya amalkan. Jangan paksa mereka mengambil, tapi bagi tahu. Bagi tahu mereka sampai masa yang tertentu mereka perlukan, dia akan cari anda, betul tak? Kita juga boleh share di social media, Facebook. Oh ni hari ni kita belajar tentang tips kesihatan wanita. Besok hari, jangan ketukut nak share apa yang anda belajar malam ini. Cuba Jenny nak minta pertolongan boleh tak? Besok hari di Facebook setiap orang di sini, post tips kesihatan wanita. 3 dalam Facebook anda. Boleh tak? Itu akan mendatangkan rezeki tahu. Postlah gambar yang ada wanita sikit, ya, ataupun makanan yang sesuai dengan wanita. Jangan post screenshot di dalam sini. Anda nak screenshot hari ni untuk rujukan nokta saja, ya. Kita jangan bagi jadi postman tau. Postman maksudnya kita snapshot lepas tu post di Facebook. Itu panggil postman. Tapi tak ada makna. Kamu tak tahu jawab, ya, ataupun dia tak menarik langsung, ya. Yang menarik adalah message di mana anda interpret kefahaman anda, apakah kebaikan yang boleh kita bawa kepada kita punya audience di Facebook ataupun TikTok, dan dia boleh serap ilmu itu. Kita cuba expose keluar melalui ilmu dulu. Jangan kita hard sell sangat tahu. Semua tentang produk. Lepas tu kontak. Itu macam salesman. Kita pun tak suka orang post macam itu di kita punya Facebook, betul tak? Kita terus akan delete dia, unfriend. Ya, ini kita dulunya pernah kita share di produk training Jenny dulu. Kita kena bagi value. The value make people like you. Ya, value-nya adalah yang pertama ilmu, yang kedua prihatin. Ya, of course kita punya produk itu kita boleh bagi dia tahu, tapi dia bagi dia rahsia sikit, secret. Nak tahu lebih apa yang saya ambil untuk kesihatan wanita, PM. Personal message, jangan expose sangat, ya. So dan juga saya nak sarankan ni, next week Jenny akan ada di Facebook Live bersama dengan ejen kita hari Selasa 28 hari bulan pukul 3. Cuba take note, ya. Sudah lama Jenny tak ada di Facebook. Jenny akan jawab soalan anda selepas semua ejen dulu. Tapi cubalah ajak semua kawan-kawan datang ke kita punya Facebook Live, V-Live, ya, pada hari Selasa minggu depan 28 hari bulan pukul 3, ya, bukan malam, ya, pukul 3 petang. Dan Jenny minta pertolongan, sini training kan, semua ejen tahu. Jangan tulis kontak dan nama kamu semua di dekat itu apa? Message di Facebook sana.
Tak ada makna. Itu memberi satu image bahawa anda nak merebut prospek orang lain yang, ya betul, terima kasih ya yang sudah tulis ni Facebook, Suzin, thank you. Yang caranya kita nak pakai Facebook Live ini sangat-sangat baik. Anda boleh promosi apa dia punya specialty hari itu. Kalau kita perhatikan dalam poster Facebook Live, ada siapa ejen yang anda kenal, you kenal, dia memperkenalkan kau, ni ejen saya pernah tahu dia punya history. Dalam Facebook Live, tugas anda adalah mengumpul story, cerita, catatkan cerita mereka. Sebab dalam bisnes apa-apa pun, cara yang paling senang kita nak memperkenalkan bisnes adalah introduce story, tell story. Tapi berapa story yang anda ada dalam tangan? Kalau anda ada dalam tangan, tak tahu macam mana nak menguraikan cerita mereka, come and learn in the Facebook Live. Mari belajar di Facebook. Tengok macam mana ejen mengeluarkan menceritakan cerita mereka, their Volten story. Jadi tugas anda adalah untuk mengumpul story di dalam Facebook Live, bukan mempromosikan name card anda, betul tak? Tak payah. Anda tak payah memperkenalkan name card anda, kontak tak payah. Yang kedua, tugas anda dalam Facebook adalah menjemput prospek yang baru. Mungkin hari ini Sabtu, besok ada 3 hari lagi. Besok Isnin, Selasa pagi, 3 hari anda boleh mengumpulkan 5 hingga 10 prospek baru ke Facebook Live. Facebook Live. Caranya macam mana? Cuba tanya kita. Buat satu standard punya soalan. Macam mana perkenalkan. Contohlah besok kamu tulis 3 tips menjadikan wanita sihat. Jadi 3 hari ni kamu pun continue 3 tips ataupun yang tentang topik tentang kesihatan wanita di dalam Facebook. 3 hari, you cuba bagi latihan ini 3 hari test. Berjaya tak berjaya, ya. Fokuskan 3 hari informasi tentang kesihatan wanita di dalam Facebook ataupun TikTok. Lepas tu, di bawah sekali, kita ada lagi satu Facebook, ya, yang boleh kita dengar cerita yang menarik. Jangan terus terang cakap kita ada Facebook Live yang tentang Volten. Orang yang prospek baru ni tak tahu Volten, dia tak kisah. Dia nak apa? Dia nak mendengar cerita yang menarik, yang berkaitan dengan dia, kan? So ini caranya untuk buat prospecting dan juga invitation, ya, dalam kita punya program, ya. Dan juga kalau selepas mereka pergi ke Facebook, dia PM you, ada minat lah macam mana kita nak start produk ini, macam mana kita nak start kita punya net commerce ini, dia pula buatlah dia Zoom sendiri. Tapi minggu depan tak ada BBSS, minggu depan hari Rabu adalah V-Share daripada leader. Okay? Jadi anda boleh take note lah, ya. So 1 jam lebih untuk belajar, free, tak payah bayar. Tahu tak Jenny, macam mana Jenny boleh improve saya ilmu? Jenny pun pergi belajar tau. Saya belajar daripada overseas pakai Zoom. Kena bayar juga. Anda tak payah bayar. So itu caranya kita nak tune sikit lah. Macam mana kita boleh improve kita punya penggunaan training Facebook Live dan juga hari Rabu punya Zoom. Dan minggu depan kita ada satu special pengumuman lah. Kita ada formulasi premium black tea yang terbaru, ya, yang sudah upgraded. Mungkin ada setengah agent yang sudah dapat packaging baru, tapi belum tahu lagi lah apa keunikan premium black tea kita yang sudah improve formulanya. So minggu depan kita akan ada online event lah untuk kita perkenalkan kepada anda. Ini bagi sikit tips ini. Packaging yang baru ni. Sudah tukar. Ini bukan kopi, ya. Bukan di cafe, ini premium black tea now. Premium black tea. So, tapi yang peminat, stay tune lah. Kita ada nanti ada pengumuman dan juga training daripada Jenny dan juga CEO kita nanti.
Jadi itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak untuk kita sama-sama belajar untuk malam ni. Okey, selamat malam semua dan kita jumpa lagi di training yang akan datang. Recording stopped.